Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, macam nak kita invite tu. So kita cuba try invite Coach Riz. Berani sekali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Apa khabar puan, sihat ke? Baik, alhamdulillah. Suara saya jelas ke? Boleh dengar? Jelas, sangat jelas untuk tengah hari Alright. ni. Okay, good. Saya ni dekat luar tapi tempat keliling ni dia senyap di Taiping. So okay lah insyaAllah. Oh, di Taiping sekarang ni. Yes, Taiping. Okay. So kita menantikan seorang lagi coach untuk bersama dengan kita sebelum kita publikkan live pada tengah hari ni, sebab sekarang kita dalam practice room sebelum kita dah ada orang masuk dah. Ada 3 orang. Maksudnya dah kontak. Okay, Coach Reed is unable to join. Kita cuba invite sekali lagi. Sebentar ya rakan-rakan. Minta maaf tengah-tengah hari ni kadang internet tak berapa nak stabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Puan Azarlis. Mungkin ini audiens daripada tetamu kita pada tengah hari ini. Ni dah keluar dan dah keluar. Dah. Okay, so kita bukan dalam practice section lah ni. Okay. So kita menunggu Tuan Rizwan untuk bersama dengan kita tengah hari ni. Saya cuba invite dia tapi dia tak ada. Sekali lagi saya cuba. Okay, try. Okay, Coach Riz. Okay, saya dah request, so tunggu dia join kita lah. Alright. Puan sihat ke Puan? Saya sihat alhamdulillah. Dengan siapa saya bercakap ni? Cik Puan? Okay, nama saya Maisarah. Boleh panggil saya Sarah. Di sebelah Sarah, saya, okay. di sebelah saya adalah pasangan saya pada hari ni. Nama dia adalah Hani. So boleh panggil Hani. Sarah dan Hani ya? Ya, betul. Okay, Alright, alhamdulillah. Coach Riz masih tak boleh join kita pada tengah hari ni. Jadi Tu ada Coach Riz join. I see, saya nampak notification tak? Ada tapi dia tak boleh join kita punya live. Saya tak tahu kenapa. Mungkin internet connection. Okay, kita cuba sekali lagi. Coach Riz boleh tak? Kita nampak dia ada dalam live ni tapi kita tak pasti kenapa dia tak boleh bersama dengan kita untuk turut serta dalam live tengah hari ni sebagai tetamu. How to join? Tekan yes. Tadi saya dapat notification, dapat undangan invitation to join, so I just click yes je. Ya, Coach Riz ada terima invitation tak? Okay, accept. Okay. Okay, Coach Riz kami cuba bantu sebentar. Okay. Coach Riz is unable to join. Maksudnya Tak apa, you know what? Let me get him to sit with me lah kot. Sekejap boleh. Housemate. So he's just hold on, excuse me ya. Okay, boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Okay. sorry. A newbie to IG, orang baru. Tak apa, biasalah tu, tak apa. Okay, saya Maisarah Hanim. Okay, bersama saya pada hari ini adalah Hanis. Waalaikumsalam. Jadi kami berdua akan menemu bual Coach Riz dan juga seorang lagi iaitu Puan Rashidah Zakaria. Okay, jadi kita ada 2 orang tetamu
tengah hari ini untuk bercakap tentang buku Berani Speaking. Okay, Berani Speaking. Kalau rakan-rakan ada lihat poster di buku PTS, so Berani Speaking merupakan buku untuk promosi tahun baru 2022. Jadi kami di buku PTS berbesar hati kerana Tuan Rizwan dan juga Puan Rashidah dapat bersama kami pada tengah hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima Dengar tak kasih suara? Sarah Jelas tak? Ilhani. Ya Tuan, boleh dengar kami? Jelas. Boleh Jelas dengar ke? suara saya? Jelas? Boleh, Okay, good. sangat jelas. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya kira kita boleh mulakan temu bual kita pada tengah hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan buku PTS serta rakan-rakan daripada Berani Speaking. Jadi saya adalah Maisara dan ini adalah Hanis. Jadi kami berdua pada tengah hari ini akan menembubual Tuan Rizwan dan juga Puan Rashidah untuk satu buah buku di bawah terbitan buku PTS iaitu buku Berani Speaking. Okey, kena disclaimer dulu untuk makluman semua. Temu bual pada tengah hari ini akan dijalankan dalam bahasa Melayu, tapi jika Tuan dan juga Puan ingin bercakap dalam bahasa Inggeris juga tidak ada masalah lah. Okey, sebabnya buku Berani Speaking ni mungkin dia bercakap tentang speaking, bertutur dalam bahasa Inggeris, tetapi konteks dalam buku ini sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Okey, jadi yang pertama sekali lah sebelum kita pergi lebih jauh, saya kira elok molek kalau Tuan Rizwan ataupun Puan Rashidah boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Sarah, terima kasih Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Pada penonton IG buku PTS hari ini, live kita hari ini ya. Assalamualaikum sekali lagi. Saya Rashidah. Boleh panggil saya Syah. Okay, dalam industri pelatihan bahasa Inggeris, nama saya adalah Coach Syah. Dan salah seorang penulis buku ini, ataupun saya lebih suka nak kata curator lah ya, curator buku. Maksudnya kami kumpulkan bahan-bahan, pengalaman, tips, teknik untuk belajar bahasa Inggeris dari kacamata penutur, bukan penutur asal, bukan penutur jati bahasa Inggeris. Jadi sebagai latar belakang, saya lahir di Malaysia, alright, makan sambal belacan, makan tempoyak, petai semua, ya, memang lidah Melayu. Pada umur 14 tahun, saya berpeluang untuk menyambung sekolah menengah di seberang laut. Jadi di negara yang memang bahasa ibundanya bahasa Inggeris. Jadi negara tu negara besar lah ya. Ada syarikat-syarikat dalam nama tu ya. Amerika Syarikat di US. Jadi saya ingat lagi masa saya tingkatan 2, perlu bertukar sekolah. Kita dari tadika sampailah form 1, tengah-tengah form 2 di Malaysia. Tiba-tiba ni nak pindah ke negara lain. Macamlah kita kalau sekolah di Selangor tiba-tiba nak kena pindah ke Kelantan, tentu akan ada macam kejutan bahasa sikit kan. So that's what happened to me. Ya, dengan izin saya akan gunakan bahasa Inggeris selang-selang insya-Allah. Jadi apabila di sana selama 4 tahun bersekolah di Texas, saya selalu panggil sekolah saya ni sekolah cowboy. Jadi saya mendapat pengalaman bagaimana nak memberanikan diri bertutur dalam bahasa Inggeris dengan cara yang tak skema dan tak, you know, yang dia macam cara yang memudahkan kita. Alright. Pada mulanya saya tak nampak 4 tahun yang saya alami semasa sekolah menengah di sana itu akan membantu saya sekarang. Namun bila saya tengok balik, Masya Allah, Allah letakkan pengalaman itu 4 tahun pergi sekolah yang semuanya English, yang tak ada kamus, kita tak ada kawan yang cakap Melayu, tapi nak faham pelajaran kena guna bahasa Inggeris kan, nak berkawan kena cakap bahasa Inggeris. Rupa-rupanya pengalaman yang itu sekarang ini digunakan balik. Saya gunakan pengalaman itu untuk mengajar, untuk membantu rakan-rakan, untuk membantu kanak-kanak, untuk membantu orang dewasa juga bertutur dalam bahasa Inggeris. Macam mana pengalamannya nanti saya akan ceritakan lagi. So basically, saya adalah pelajar bahasa Inggeris yang pernah melalui pengalaman tak faham bahasa Inggeris, takut nak cakap. So dengan pengalaman itulah dibukukan dalam buku Berani Speaking. Betul. Okey, bagaimana dengan Tuan Rizwan? Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan. Saya pula latar belakangnya berbeza lah dengan Coach Syah. Saya
fully homegrown anak jati Melayu, muka pun nampak Melayu, jati kan. Saya bersekolah rendah di Taiping, lahir di Port Dickson Negeri Sembilan, sekolah rendah di Taiping, Perak. Sekarang tinggal di Taiping, Perak. Dan Coach Shah ni my housemate, rakan serumah saya. Kami dah lama kongsi rumah sama-sama. Dan kami dah 20 tahun kongsi rumah bersama kan. Dia di luar, saya di dalam. Okey. Kemudian saya sambung sekolah menengah. Form 1 saya masih lagi sekolah di Taiping. Form 2 sampai Form 5 saya tukar ke sekolah aliran agama, sekolah sistem pondok. Masa tu tahun hujung 80-an. So jadi sekolah Sanawi kalau biasa dengar. Kemudian saya belajar bahasa Arab. Kemudian saya masuk ke UIA. Saya buat pengajian bahasa Arab. Sampai tahun ke-2 saya tukar khusus masuk bidang kewartawanan. Jadi apa yang berlaku adalah dalam proses saya minat belajar bahasa. Saya ambil bahasa Arab tu sebab saya suka belajar bahasa. Dan bila saya bercita-cita ketika itu, saya nak jadi sangat wartawan fotojurnalis kepada National Geographic. Saya sambil-sambil belajar bahasa Arab tu, saya sangat suka majalah National Geographic magazine tu kan, yang warna kuning punya border tu kan. Jadi saya banyak tangkap bahasa Inggeris dari situlah. Lepas tu saya nak jadi wartawan. Lepas tu bila masuk UIA, saya nak jadi wartawan supaya saya boleh travel. Suka travel, suka ambil gambar begitu. Jadi bila berumah tangga, berkahwin dengan Coach Shah, saya tu ketika tu kami bekerja di Kuala Lumpur. Saya sebagai wartawan News Straits Times, Coach Shah jadi pensyarah di UIA. Betul. Kemudian dapat Allah bagi rezekikan kami, Allah gerakkan hati kami untuk tinggal kerja di Kuala Lumpur, pindah ke Taiping, Perak untuk tinggal bersama dengan ibu bapa saya. Dan ketika itu saya menjadi tukang masak, caterer, Coach Shah jadi suri rumah. Tak ada langsung planning nak buat bahasa Inggeris semua ni. Tiba-tiba Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir mengumumkan sains dan matematik di seluruh negara ditukar dalam bahasa Inggeris. Kemudian ramailah orang kampung datang suruh kami buat kelas tuition. Kami pun buatlah kelas tuition di rumah malam-malam, ajak orang kampung. Mula-mula datang 4 orang pelajar saja, buat meja Jepun satu, duduk ramai-ramai. Tu Coach Shah pun mengajar tanpa ada pengalaman mengajar apa-apa sekolah rendah semua ni, ajarlah UPSR. Dari situ one thing led to another, orang kata kan, buka pusat tuition, kenal itu, kenal ini. Itu 2002 bermula dengan Tun Dr. Mahathir yang mula menukar sistem tu, dan kami pun bersyukur dengan itulah yang menjerumuskan kami ke lembah pengajaran bahasa Inggeris. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kami masih lagi meneruskan kerjanya dalam bidang mengajar orang, bukan untuk ke arah technical score exam dalam bahasa Inggeris, tapi untuk selesa bertutur bahasa Inggeris. Okey, tadi kita dah dengar Tuan Riza ada berkongsi dengan kita minat daripada bahasa Arab, kemudian mula membaca majalah National Geographic, dan daripada situlah orang kata datangnya minat yang mendalam terhadap bahasa Inggeris pula. Jadi boleh ke Puan dan juga Tuan kongsikan, betul ke susah nak belajar bahasa Inggeris ni? Dah susah nak belajar, susah pula nak bertutur dalam bahasa Inggeris. Adakah ini persepsi individu ataupun memang secara realitinya susah sangat nak belajar bahasa ni? Silakan Coach Shah. Oh, okey. Baik, bahasa, kalau saya tanya, mana lebih susah? Bahasa Mandarin atau bahasa Tamil? So penonton boleh pilihlah bahasa mana. Bahasa Korea atau bahasa Jepun? Bahasa Perancis atau bahasa Sepanyol? Jadi bila tanya soalan macam tu, kita akan ada pilihan. Rasanya Tamil lagi susah kot daripada Mandarin. Ataupun Korea sebab dia suka bahasa Korea, dia asyik makan kimchi tiap hari. So Korea ni senang, tapi Jepun mungkin susah sikit. Tapi tanya pada orang berbeza, jawapannya juga jawapan yang berbeza. Jadi dekat sini, bahasa ni dia tak ada bahasa yang susah, tak ada bahasa yang senang. Sebab bahasa is bahasa, language is language. Dia sama ada kita ni yang memudahkan atau menyusahkan bahasa tu. Tiada bahasa yang susah. Yang ada hanya orang yang nak menyenangkan atau nak menyusahkan. Jadi nampak dari kacamata, susahlah dia. So basically, ataupun secara amnya, dia bergantung kepada kenapa kita nak menguasai sesuatu bahasa. Kita fahamkan, innamal a'malu binniat. Kita dapat apa yang kita niatkan.
Jadi kalau hati tu dah suka, hati tu dah seronok, bahasa yang orang lain rasa susah, kita rasa okey je. Jadi bahasa Inggeris pun berada dalam kategori yang sama. Jadi apa kata kita tukar? Kalau kita rasa contohlah memang akan ada pening-pening sikit bila belajar teknikal bahasa kan. Tiba-tiba masuk grammar nak tambah S ke, nak tambah ES ke, ada D, lepas tu berubah pula. Dia akan ada pening-pening macam bintang-bintang sikit kat atas tu kan. Itu normal lah. Sebab benda teknikal tentu ada rumit tu akan datang. Namun kita ubah. Dia bukan susah tapi interesting. Bila rasa dah mula nak pening tu ubah je. This is interesting. Oh, this is challenging. Okay. Jadi saya tak kata dia senang. Kalau senang, relax je lah. Tak payah buat apa-apa. Jadi dekat sini, dalam buku Berani Speaking, kita nak melihat bahasa dalam konteks kita bahasa Inggeris dari sudut bahasa ini sebagai kemahiran. Kalau nak mahir, dia tak sama dengan kalau nak tahu. Pengetahuan satu. Kemahiran satu lagi. Kalau nak mahir, dia kena banyak bergerak. Kan? Nak mahir main badminton, tiap hari lah praktis. Nak mahir apa? Nak mahir memasak. Rajin-rajin lah kan, sing-sing lengan masak-masak tu. Nak mahir menyanyi, selalulah melontarkan suara. Sesama juga bahasa Inggeris atau apa juga bahasa. Kalau kita tengok bahasa sebagai satu kemahiran, maka untuk mahir, banyakkan pergerakan. Jadi bila kita sentiasa dalam pergerakan tu, kita tak akan nampak dia susah. Kita just insya-Allah, just go with the flow. Okay. So maknanya pemikiran kita terhadap bahasa tu sama ada kita nak jadikan dia sebagai satu pengetahuan ataupun kemahiran. Dan kalau kita rasa bahasa tu susah, kita kena ubah menjadi challenging, interesting. Oh, saya rasa itu satu point yang cukup baik daripada Puan Rashidah. Okay, seterusnya tadi kita tahu mereka memulakan bisnes ini daripada rumah, iaitu kerana orang kata kerana Tun Mahathir telah mengubah sistem pendidikan pada ketika itu. Jadi bagaimana terhasilnya pula buku Berani Speaking ni? Daripada ajar tuition kat rumah dah ada buku. Mungkin Tuan Rizam boleh cerita kepada kami? Okey, boleh sebentar ya. Sebentar. Saya nak Tersedak cari tu Dr. Mahathir. Semoga Tun sihat di IJN pada ketika ini. Dr. Mahathir sihat. Okey, tada. Ini asal usulnya. Okey. 11 tahun yang lepas di bawah PTS juga kami hasilkan satu buku. Editor yang sama. Masih alhamdulillah sihat lagi Puan Ciking kita. So kami hasilkan buku 21 Rahsia Fasih Berbahasa Inggeris. Jadi selepas terhasilnya buku tu terus berhubung, terus mengumpul idea nak menulis buku yang baru. Jadi bila kami melihat fasih berbahasa Inggeris ini, dia lebih ke arah semua kemahiran bahasa. Bahasa ada 4 kemahiran kan. Writing, reading, speaking, listening. Dan kami letakkan dia punya akronim tu sebagai RESL. Writing, reading, speaking, talking and listening. Jadi dalam keempat-empat kemahiran tu, kami memilih untuk fokus kepada kemahiran pertuturan. Kerana kami yakin di sekolah, kemahiran menulis memang diajar secara intensif daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Grammar semua tu dah cover. Cuma apa yang kami cuma nak bawa dalam satu lagi perspektif kemahiran, iaitu kemahiran bertutur, dan terhasilnya buku Berani Speaking itu adalah penambahbaikan ataupun satu pendekatan yang sebenarnya ada satu lagi ciri yang kami tak masukkan dalam buku 21 Rahsia, iaitu kalau saya nak kongsikan sini, sebab targetnya kami sangat jelas. Orang yang berbangsa Melayu, beragama Islam yang tinggal di Malaysia. Ya, kami nak membawa satu perspektif. Kalau dalam buku Berani Speaking nanti, ada yang siapa ada memilik bukunya nanti. Dan alang-alang kalau ada siapa yang menonton, kami nak bagi hadiah kepada anda yang mendengar. Sampai habis kita akan buat quiz. Ya, moderator, boleh ke kami buat quiz? Boleh. Dengan besar Siapa yang jawab betul, saya akan bagi hadiah. Hadiahnya adalah buku bunyi. Pecahan kepada buku Berani Speaking. Ya, buku baru dalam proses, sedang diterbitkan semula oleh PTS juga. Okey, tapi yang ini kami self-publish, terbit sendiri, tak banyak, 1000 naskah je, so berbaki sikit sebelum PTS terbitkan yang baru. Anyway, dalam buku Berani Speaking ni, cerita olahannya adalah kenapa terhasilnya Berani Speaking, sebab berani.
So buku ini pun tulisannya berani untuk keluar daripada tulisan penuh tak cukup muka surat ni kan. Sebab apa? Antara luahan perasaan, curhat perasaan orang-orang yang belajar, khususnya orang dewasa adalah takut nak speaking. Jadi bila takut, jawapannya kena berani. Jawapan nak berani tu kenapa? Kami bawa pendekatan yang lebih-lebih mendalam. Iaitu apa? Nak bagi kenal, berani takut tu datang daripada mana. So, kami pun Allah izinkan untuk belajar untuk mendekati satu kaedah baru nak ajak orang pandai bahasa. Okey, kalau boleh. Siapa tadi nama moderator ni? Lupa dua orang tu. Saya Sarah dan Hanis. Sarah, nama anak kami nombor 3. Sarah. Okey. Okey. Sarah. Tapi kami panggilnya Sarah gitu. Okey. So, anyway, Sarah dan Hanim. Kalau coach nak tanya satu soalan, kalau Hanis, kalau nak pandai bahasa Inggeris, buku rujukan yang paling penting kita kena ada, apa nama buku tu? Kamus. Kamus, lagi? Kamus apa? Kalau ada buku tu, kita boleh pandai. Mudah nak pandai bahasa. Kamus Inggeris kepada bahasa Inggeris. Yes, good. Hanis tak jawab. Hanis ni mengangguk je ni. Kamus juga. Kamus. Betul. Memang itu yang kami buat pendekatan selama 10 tahun mengajar bahasa Inggeris. Tapi Alhamdulillah dapat ruang dan peluang berkawan dengan namanya Ustaz Fazrul Ismail. Kalau kenal Quran Time TV Hijrah tu, dia tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan. Coach, yang coach mengajar bahasa Inggeris ni, Allah suruh ke? Apa dalil dalam Quran yang kata Allah suruh ajar bahasa Inggeris? Kami pun tersentak. Lah, macam mana nak cari ya? Rupanya bila dicari, rupa-rupanya anything that we do in our life, tukar masak ke, bawa kereta ke, the first source of the highest reference should be Al-Quran. Jadi perkara pertama yang kena ada sebagai orang Islam berbangsa Melayu di Malaysia, nak pandai bahasa Inggeris, jangan buka kamus dulu, buka Al-Quran dulu. Cari the reason, why, kenapa, dan ada tak arahan, ada tak suruhan daripada Tuhan yang mencipta kita yang menyebut tentang bahasa, yang suruh kita belajar bahasa lain daripada bahasa yang kita guna dalam perbualan kan biasa kat Malaysia ni ada banyak satu kefahaman yang menyimpang kan. Bahasa Inggeris tu bahasa penjajah. Bahasa Inggeris tu bahasa kafir. Bahasa Inggeris tu sampai tahap yang paling menakutkan apa tahu? Bahasa ahli neraka. Ya, betul. Oh, ya Allah Akbar. Jadi bila kami masih lagi sampai hari ni ada orang yang especially yang dalam keadaan dia rasa susah nak belajar, dia pun keluarlah benda-benda macam tu untuk mungkin discourage people untuk tidak menggalakkan orang lain nak belajar. Okay, jadi bila kami cari dalam Al-Quran, kan dalam buku ni kalau siapa yang dah ada ni baca, kami akan dah perjelaskan secara ringkas kenapa dalam Al-Quran tu bahasa itu amat penting. So sebenarnya balik kepada konsep bahasa tu anugerah Allah, dan segala benda Al-Quran itu pun dalam bahasa kan. Jadi apa-apa pun yang kita buat, kalau tiada bahasa, maka kita tidak adalah keistimewaan sebagai manusia. Walaupun binatang ada bahasa mereka, tapi bahasa manusia ni luar biasa, khususnya bahasa Arab. Dan kami sekarang ni, Alhamdulillah sejak tahun lepas, kami dah mula menganjurkan kelas bahasa Arab Al-Quran. Dan menggunakan kemahiran bahasa Inggeris untuk mengajar bahasa Arab Al-Quran, rupa-rupanya dapat lihat keindahan sebenarnya, betapa indahnya bahasa yang Allah cipta itu. Khususnya nak belajar bahasa Arab Al-Quran, bila ada kemahiran bahasa Inggeris, dia akan lebih mudah nak faham bahasa Arab Al-Quran. Sebab bahasa Arab Inggeris ni dia ada banyak benda yang boleh kita faham lebih mudah bahasa Arab Al-Quran. Contohnya, dia ada he, ada she. Bahasa Arab ada huwa dengan hiya. Bahasa Melayu ada dia tak ada lelaki dan perempuan kan. So salah satu contoh lah. So apa yang saya nak ketengahkan berdasarkan kenapa kami buat buku Primary Speaking ni, sebab nak bagi masyarakat Melayu, Muslim di Malaysia nampak bahasa Inggeris ni Allah yang cipta. Pelik tak bunyinya? Allah cipta bahasa Inggeris. Sebab biasanya kita sebut bahasa Inggeris ni kita nampak Queen Elizabeth, kita nampak Donald Trump, mungkin Presiden Joe Biden kan. Kita nampak barat. Tapi bahasa Inggeris ni Allah bahasa tu sendiri Allah dah sebut satu kurniaan yang sangat istimewa, yang apabila kita faham
kenapa bahasa itu kita nak guna, kenapa nak belajar bahasa Inggeris, dia akan mengatasi segala-galanya. Okey, saya sebenarnya terkesima mendengar jawapan daripada Tuan Rizwan ni kan. Saya tak pernah terfikir yang nak belajar bahasa kena buka Quran dulu, kena cari sebab kenapa kita nak belajar. Sebab kalau dulu kalau pergi sekolah cikgu akan cakap belajar bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris ni adalah bahasa antarabangsa. Bahasa yang digunakan di seluruh dunia, senang nak cari kerja nanti kalau mahir bertutur dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tak pernah dapat point yang Tuan Rizal sebutkan tadi tu. Jadi saya sendiri Nak tahu jawapannya kena baca buku tu lah. Ya, kena baca buku Berani Speaking. Okey, jadi mungkin Kak Hanis Baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu. kena baca Quran, kena cari sebab kenapa kita nak mulakan atau belajar sesuatu perkara tu. Okey, jadi mungkin Hanis boleh tanyakan soalan seterusnya. Okay. So bila kita dah belajar bahasa ni kan, kita nak bertutur tu, adakah kita perlu sebut bahasa Inggeris tu dalam contohnya aksen British ke American ke? Macam mana kalau kita salah sebut? Biasa orang tak berani nak cakap bila kita tersalah sebut kan. Cuma macam mana? Okey. Boleh. Tanya saya ke tanya Kak Syah? Kosha mungkin? Okey, Kak Syah silakan. What's the worst thing that can happen kalau tersilap sebut? Malu mungkin? Dikecam. Okey, malu. Dikecam tu sekarang baru era kecaman kan? Sebab ada social media, betul tak? Betul. Orang cepat je nak menghukum. Kalau dulu-dulu tak ada sebab tak tersebar dengan luas dan mengecam beramai-ramai secara berjemaah tu dah jadi trend sekarang lah. Ya Allah, so may Allah protect us from that. Salah kita belajar. Sebab bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda kita. Jadi kita kena nampak dari kerangka yang betul. Kita lahir-lahir bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula ada kecek Kelantan, cara cakap Kedah, ada orang Johor, ada bah Sabah. Sampailah kita masuk sekolah, kita belajar bahasa Melayu standard. Tapi kita masih maintain lagi bahasa dialek kita. Kemudian mungkin saya ambil lah natural, katakanlah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tadika dia dah mula dapat English. Okay, kemudian darjah 1, 2, 3 pun dah masuk English. Tapi bukan dari lahir-lahir kita dapat bahasa Inggeris. Jadi kalau tersalah sebut, tersilap pilih perkataan, normal lah. Orang yang katakanlah kita ambil pekerja dari Myanmar, dari Nepal, datang sini orang Bangladesh, bekerja, dia nak cakap bahasa Melayu, dia akan cakap dengan terus sempurna ke? Kakak, inilah dia sekaki payung kakak. Ada ke cakap macam tu? Tak ada kan? Dia akan cakap word by word, kakak, apa ini mau kah? Right. Adakah kita gelak ke kita mengecam? Tak adanya. Maybe make fun tu adalah kan orang jadikan bahan lawak. Adalah. Tapi tak adalah kita faham sebab ini bukan bahasa dia. Tapi kita ni kadang-kadang kita meletakkan beban yang tak masuk akal. Kita rasa kena perfect baru boleh bercakap. Dan kita terlupa misi asal mengapa kita perlu berbahasa. Bahasa ni alat. Bahasa ni alat, macam tadi Sarah kata bahasa antarabangsa. Jadi jangan fikir antarabangsa itu international. Bayangkan dia antara bangsa. Antara bangsa-bangsa yang berbeza. Dan bila kita bertutur, kita boleh kan guna benda lain. Kita boleh guna mimik muka. Kita boleh guna bahasa badan. Kita boleh demonstrate kan, boleh tunjuk cara kalau orang tak faham. So kadang-kadang kita ni meletakkan kekangan yang I would say impossible lah. Benda yang akan rasa susahnya. Padahal bercakap tak sama dengan penulisan. Because today we are talking about berani speaking, not berani writing. Menulis kan kita ada proses yang panjang, kita boleh edit, kita boleh susun ayat, boleh ambil perkataan letak kat sini. Tapi bila speaking, kita nak cepat dan tepat. Mungkin tak akan tepat in the first few times. Tapi bila daripada, tak nak katalah salah lah. Kita kata salah ni, kadang orang rasa salah ni satu benda yang tak patut dibuat. But then again, bila kita mula dengan Al-Quran, Al-Quran memang bagi tahu kita ni manusia yang memang akan buat salah. Dengan salah lah kita akan belajar. Itulah peluang untuk berbuat baik. So that's why lah bila kami dah lama mengajar bahasa Inggeris, sebelum ni kami tak nampak. Kami hanya nampak English. But now bila kita nampak betapa
bahasa ni alat, anugerah dari Allah. Kita ni manusia, memang tak akan sempurna. Hanya Allah saja yang sempurna. Dan kita pun tak nak cepat menghukum bila orang salah sebut. Sebab lidah kita ni pelbagai bunyi yang boleh dihasilkan. Dan bila kita belajar, even dalam kelas berani speaking, kami tak akan sebut pun ini jawapan yang betul, ini sebutan yang betul. Tapi kami akan kata ini sebutan standard. Maksudnya kalau ikut kamus, ini sebutannya. Kalau kita tak dapat exactly the same, at least dia hampir-hampir dekat. Dan yang paling penting, message yang kita nak sampaikan tu orang boleh faham. Along the way. Jadi jangan terus awal-awal terus nak perfect pronunciation. Awal-awal terus nak sempurna tata bahasa. Give it time. Give it time. Because remember, bahasa is a kemahiran kan? Kemahiran memerlukan pergerakan. Pergerakan yang berulang. Jatuh, bangun balik. Tersungkur, reverse balik. Terlambat, praktis untuk cepatkan. So, it's a process. It takes time. Jadi bagaimanalah kan saya nak tanya secara peribadi kepada Tuan dan juga Puan, kita melihat dekat TikTok misalnya, kita ramai guru-guru bahasa Inggeris yang cuba mengajarkan sebutan yang betul, antaranya sebutan yang betul ke? Flower kan, dan menjadi perbalahan. British macam ni, Amerika macam ni, hang pergi Sydney macam ni pula. Jadi bila untuk mereka yang tak mahir berbahasa Inggeris ataupun yang sedang belajar, mungkin boleh mendatangkan kekeliruan. Jadi sebenarnya untuk sebutan ni dekat mana kita nak rujuk supaya kita menyebut dengan betul? Kamus ataupun guru bahasa Inggeris yang mengajar kita ataupun bagaimana? Buku bunyi. Rujuklah buku bunyi. Sebab buku ini bukan buku sahaja. Kami ada buat audio rakaman yang boleh dengar kesemua perkataan yang bunyinya berbeza. Okey, kembali balik kepada soalan takut salah sebut. Dia istilah itulah, salah tu. Salah itu satu benda yang menakutkan ramai orang. Sebab orang kita, sistem pendidikan sekolah di Malaysia ataupun banyak sekolah di seluruh dunia sebenarnya, yang bila dia menekankan exam orientation, menekankan exam peperiksaan ini betul, ini salah. Jadi mindset nak betul itu sentiasa ada, tak boleh nak salah. Sebab flexibility, bahasa pertuturan ni dia sangat-sangat fleksibel. Dia sangat-sangat dynamic. Okay. Satu perspektif yang saya nak bawa adalah apa mindset tentang cara menyebut. Di dunia ni kan, even dalam bahasa Inggeris sendiri pun ada macam-macam bunyi untuk satu perkataan. L-O-V-E, boleh love, boleh love, boleh love dengan, ada 2-3 bunyi. Kan, love boleh, dengan love pun boleh. Betul. Okay. Sesama mereka pun, sebab English ni, kalau ikut Oxford, dia ada 21 Englishes, 21 bunyi bahasa Inggeris. Okay. Itu yang standard, tak masuk lagi dalam UK sendiri pun dah ada Scottish, ada Irish, ada Welsh, ada Manchester, ada Liverpool. Macam-macam bunyi. So, dia jadi isunya apabila ada pihak yang, especially kalau orang yang mengajar bahasa Inggeris, dia kata ini betul, ini salah. Mesti berpegang dengan ini, tak boleh berpegang dengan yang lain. Okay. Jadi apa yang saya suka nak bawa kepada perspektif dari segi persebutan bahasa ni, kita sepatutnya merasakan bukan istilah salah atau betul, tapi berbeza dan berbangga dengan beza bunyi itu. Sebab kalau dunia ni pergi ke India, orang India bangga tak dengan dia punya English? Yes. Orang China, dia bangga tak dengan English dia? Yes. Orang Jepun bangga tak? Yes, setiap orang berbangga. So, saya selalu bagi tahu kalau especially di Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bunyi gaya orang Malaysia kan ada banyak bunyi. Kita ada bahasa Melayu pun banyak bunyi. Ada Utara, ada Kelantan, ada Ganu, ada Nagori kan. So, you should be proud of your own sound. The way you speak your English, you should be proud of that. Sebab, kalau diikutkan dalam dunia ni, kalau orang Kelantan speak English, bunyi Kelantan, anda satu-satunya bangsa yang cakap bahasa Inggeris bunyi macam tu. Dalam 7-8 bilion manusia, they more je speaking bunyi huruf tu. So, you should be proud. Tak ada orang yang boleh bunyi macam you. Betul tak? So, kalau you want to speak English, you want to speak English, wait for you, you never can. Or you never come. Where did you go? Where did you go bunyi English, bunyi Kelantan? Banggalah. Atau pergi ke Kedah, kan?
the weather is clear today nah. Oh, there's lots of alligator in the river. Betul tak? So kalau you boleh cakap English bunyi macam tu, dengar tak? Dengar. Okay. So kalau pergi ke Nogori 9, dia cakap macam, if you want to speak English, please speak properly. English juga bunyi Nogori 9. So you should be proud of your English. Betul tak? Kenapa nak rasa malu, nak rasa bangga? So somehow bila setengah orang atau ramai orang mengatakan ini salah, ini betul, ramailah orang mula takut-takut. Jadi hari ini yang kami nak bawakan adalah jangan takut. Boleh nak order, I want to order chicken burger. Boleh. Boleh, janji message sampai chicken burger tu datang juga kan? Betul. Along the way, dia tapi saya faham bukanlah sampai bila-bila pun kita nak level tu. Jadi kita perlu kita perlu jelas priority. Is it accuracy dulu or is it fluency? Nak lancar ke nak tepat dulu? Kita nak dua-dua. Semua orang kan cakap, Coach Syah, saya nak dua-dua. Saya nak perfect. Tapi kan skill. Kalau saya nak ajar main badminton, takkan tiba-tiba saya ajar smash, saya akan ajar pegang raket dulu. Pegang raket, kenal pula dia punya shuttlecock. And then kena ayun-ayun kan step by step. Jadi dalam bahasa, mula-mula keluarkan dulu, let it flow. Kalau tengok Frozen, apa lagu dia? Let it go. Let it go Yeah. Let it go kan. So dalam brain speaking, let it flow. Apa jadi dekat, siapa nama dia? Elsa Elsa tu bila dia takut, dia frozen kan. Kita macam tu tak bila nak speaking, bila takut tiba-tiba tiba-tiba je. Betul. Bila nervous tu datang, bila takut nanti orang kecam, takut salah terus frozen. Jadi kita nak atasi that frozen dulu, let it flow. Salah, it's along the way, it's a process. Saya bukan lahir-lahir cakap Mak Saleh, saya masih belajar, tolonglah ajar saya. So first, kalau sahabat-sahabat kita di seberang kami banyak berprogram dan berbincang dengan sahabat-sahabat di Indonesia. Kalau kat sana, kita notice, mereka kat sana, they go for fluency first. Dia cakap aja. Kita dekat sini, kita lebih accuracy dulu. Kita macam nak bagi sempurna dekat dalam ni, baru nak cakap. Ada tak rasa macam tu? Betul. Nak British dulu, barulah nak cakap bahasa Inggeris. So, bila kita buat macam tu, kita dah hilang peluang. Kita kena cepat. Kan, kita baru nak jawab tapi sebab kita betul nak perfect, peluang untuk nak gunakan bahasa tu dah habis. By right, tadi patutnya bercakap. Betul. Kan, kita ada idea yang baik tapi kita simpan peram, tunggu perfect. Tengok-tengok kawan kita entah susunan bahasa dia taklah sesempurna mana, tapi sebab dia berani, dia ke depan dulu. Jadi dalam buku Berani Speaking, ini yang kami nak katakan dia, panduan untuk selesa. Bukan panduan untuk sempurna. Panduan untuk selesa. Selesa maksudnya kita tak ada rasa anxiety, dup, takut, tak ada. Kerana kelas bahasa yang bagus, kelas bahasa yang baik adalah kelas yang aman dan nyaman. Bila kita nak belajar bahasa, kita diraikan. Tak adalah orang kata, lidah ni keras lah, lidah ni pendek lah. Tak ada kena dengan lidah. Nak cantik sebutan, tadi Hanis tanya pasal pertuturan kan, sebutan kan. Nak cantik sebutan, dia bukan pada lidah tau, dia pada telinga dulu. Pelik tak? Kita kena cukup mendengar dos bahasa Inggeris yang banyak sebelum lidah ni boleh keluarkan bahasa tersebut. Apa yang jadi, kita suka rush the process. Kita kalut. Kita nak cepat. Kita tak dengar cukup lagi, terus nak sebut. Jadi, ambil masa, dengar banyak-banyak. Dengar segala English yang ada kerana bahasa ni dia ada irama. Bahasa ni dia ada rentak. Biasa tak? Pernah tak? Anyone here rasa macam, macam sedap je ayat ni. Tapi tak tahu kenapa. Betul. Ataupun kalau ada yang tak kena, macam tak sedap lah. Tapi dari nama grammarnya kita tak tahu. Tapi kita tahu ada yang tak kena. Betul. Kita dapat tu sebab kita dah banyak mendengar satu, telinga ni dah biasa bergerak menangkap bunyi, ataupun mata dah banyak nampak structure. I think this should be like this. I think spelling dia macam tak kena sahaja. So sebelum output, bahasa ada dua. Masukkan, keluaran. Input, output. Sebelum nak rush keluarkan, right, tangkap banyak-banyak.
Jadi dalam buku Berani Speaking, kami sediakan latihan malah. Dengan buku ni juga kami jalankan kelas. Kelas asas Berani Speaking memang guna buku ni. So kita go through the pages, kita gunakan aktiviti yang ada. Nak betulkan balik je, nak align balik. Yang takut-takut tu sebab apa takut? Sebab tak nampak jalan lagi. Sebab apa takut? Sebab tersilap faham. Jadi kita belajar sama-sama insyaAllah. Okey, jadi tadi Puan Rashidah ada kongsikan dengan kita, kita kena banyak mendengar ataupun kena banyak melihat. Selalunya orang cakap dengar muzik, tonton filem, baca subtitle ataupun baca buku. Adakah ketiga-tiga aktiviti ini sudah mencukupi ataupun ada aktiviti tambahan yang kita boleh lakukan untuk menambah baik bahasa kita? CR nak jawab? Nah, silakan. Instalasi internet saya ni tak. Okay, Alhamdulillah. Tadi kan Coach Fitz ada mention, ada sebut yang writing, reading, speaking, listening. Ada 4 kemahiran. Okay. Kemungkinan besar kita tak buat 4 ni. Sama ada kita skip mendengar, kita skip membaca, kita terus nak bercakap, kita terus nak menulis. Okay, itu satu. Jadi, mendengar lagu bagus. Bila kita semakin dewasa, kita tak naklah sumber English kita lagu sahaja. Betul. Satu, lagu ni puitis. Okay, dan juga kena pilih lagu yang betul. Konten yang baik. Sebab segala macam lagu ada, silap pilih, rosaklah bahasa. Kita kalau zaman dulu-dulu kan lagu-lagu 50s, 40s yang dulu-dulu tu lain lah. Dia punya lirik sekarang ni dah macam-macam. Jadi berhati-hati memilih yang pertama. Yang kedua, bila kita dah meningkat dewasa kan, kita ni busy, sibuk. Kalau saya selalu kata saya ni busy and lazy. Banyak benda nak buat tapi tak buat-buat juga. Pilih sumber yang mendengar, luaskan not just songs ya. Podcast, talk shows. Tengok live macam ni orang bercakap dalam bahasa Inggeris. Sebab itu akan mewakili bahasa yang lebih natural. Lagu ni tetap natural. Dia seronok betul, repetition kita suka. Tapi kalau kita nak berborak, kita tak berborak dalam lirik-lirik lagu kan. Betul. Right. Kita akan bercakap macam biasa. So dengar talk show, dengar podcast. Dan bila mendengar, satu lagi ni tips saya nak kasih jangan tamak semua. Semua nak, waktu ni dah nak dengar, waktu ni dah nak pronunciation, waktu ni dah nak vocab. Jangan. Dengar benda yang sama berulang kali. Round pertama, pusingan pertama dengar untuk dapatkan rentak bahasa. Oh, kan English ada music. So how's it going? Are you okay? What's your name? Dia ada naik-naik sikit music dia. Kemudian dengar lagi, kali ni ya Allah saya nak dengar ni, saya nak tangkap pula perkataan. Dan bila menangkap, jangan tangkap word. Tangkap terus chunks of words. How's it going? Is everything okay? In my opinion, I feel that, I believe, tangkap grup-grup macam tu. Okay. Kemudian dengar lagi. Kali ni cari, ada tak yang kita dengar tu datang dalam bentuk teks? Dalam bentuk sari kata, dalam bentuk yang dia transcribekan. Supaya kita tengok pula macam mana perkataan itu muncul, macam mana dia susun. Jadi bila kita buat dengan teratur dan berulang, ini namanya wrestling ni. Kita bukan touch and go tau. Dengan satu bahan bahasa, mungkin dia skrip, mungkin dia buku, mungkin dia artikel, tapi kita buat benda banyak-banyak. Dan kalau kita dapat teksnya, kita baca dengan suara, read aloud. So a good language learner, dia cool je, dia chill. Kita tak kisah nak cover banyak. Tapi dengan apa yang dia ada, dia go deeper. Then we remember. Kita tak perlu nak rebut mesti tahu 28,000 vocab. Tapi soalannya dengan 15 yang kita ada, kita dah boleh guna belum? Kita dah boleh faham belum? That is it. That yang kita nak betulkan balik dalam pembelajaran bahasa Inggeris kalau ikut style Berani Speaking. Terkesima lagi saya di sini mendengar apa orang kata cerita daripada Puan Rashidah pada tengah ini. Okey, jadi kita nak beralih pula kepada slot bahasa Inggeris di negara kita, Malaysia. Mungkin daripada Coach Riz dan juga Puan boleh kongsikan apa cabaran yang sering dikongsikan oleh anak murid bila mereka datang dan menyertai bengkel Berani Speaking. Apa cabaran
bertutur bahasa Inggeris di Malaysia? CR, can Dengar you suara speak? saya? Yes, batuk-batuk Clear, tu. okey. Okey, terima kasih soalan tadi Sarah dan Hanis. Cabaran yang uh, tiga cabaran yang biasa disebut. Number one, takut salah sebut bunyi perkataan yang sebut tadi. Number two, tak cukup vocabulary, perkataan tak tahu nak pilih, dengan juga struktur bahasa grammar. Okey, tiga jenis Tiga lah, isu, kategori dari segi tiga isu cabaran. pronunciation, vocabulary dengan grammar. Okay, so kita dah bincang tadi bab pronunciation, betul? Dan kita dah sebut macam mana cara kita nak ada betulkan mindset dan pronunciation tu banyakkan mendengar Coach Syah sebut tadi. So kalau dari segi cabaran lain, cabaran vocabulary tu, macam mana nak tambah kosa kata dalam buku Berani Speaking, saya ada share satu teknik tu. Selain daripada wrestle, satu lagi tu dipanggil gila, G-I-L-A-A. Macam mana nak tangkap perkataan supaya perkataan tu boleh kekal. Gila tu G gambarkan, GI gambarkan dengan image, L tu laungkan dengan suara, lontarkan dengan suara. 3A tu adalah aksikan dengan perbuatan. Number 4 yang paling penting adalah ajarkan. Ya, ilmu itu bila kita belajar, kalau kita nak dapat lagi lebih, tekniknya adalah dengan memberi. You have to give back. Cara memberi tu apa? Luangkan masa, kongsikan ilmu tu dengan orang lain. Kongsi ilmu. Keywordnya adalah share dengan orang lain. So the more you give, the more you will receive. Kan? Kongsi yang benda-benda simple. Dapat belajar apa-apa dan cara nak mengajar bahasa Inggeris tu sometimes tak perlu dah macam as a teacher student punya gaya kan. Maksudnya kongsikan satu, tapi kongsikan bukan hanya dengan share ataupun klik-klik dengan share saja, tapi dengan mengeluarkan suara. Kita kena beranikan diri membunyikan perkataan tersebut. So nak kongsi bahasa tu, of course lah kalau kita dari segi nak mengajarkan, kita keluarkan. Tapi dari segi inputnya, macam Coach Syah sebut tadi, sumber yang paling penting untuk berani bertutur, kena banyakkan input. Input tu dari segi mendengar, listening tu. Dan hari ini, banyak sumber-sumber kalau dari segi yang nak dapat keberkatan dari segi apa yang kita dengar tu, dengarlah benda-benda yang dalam bahasa Inggeris tapi kontennya benda yang membangunkan kita punya intelek, membangunkan kita punya spiritual kan. Janganlah nampak sekadar nak hiburan semata-mata kan. Cari benda-benda yang boleh di hujung kelas bahasa Inggeris kami akan ingatkan satu perkara. Di hujung kelas bahasa Inggeris tu apa yang anda nak? Adakah anda nak keluar kelas bahasa Inggeris tu dengan merasakan oh saya ni lebih pandai bahasa Inggeris, saya lebih hebat bahasa Inggeris, saya lebih banyak vocab. Tapi kita nak ajak supaya di hujung kelas bahasa Inggeris, kita ni lebih dekat tak dengan pencipta bahasa Inggeris. Supaya jika kita mati dalam proses belajar bahasa Inggeris tu, kita akan kembali kepada Tuhan kita dengan keadaan, ya Allah, I was trying to learn a language so that I can be closer to you, my creator. Kan? So bahasa itu adalah untuk tujuan dia untuk apa? Untuk mendekatkan kita dengan pencipta bahasa. Bukannya untuk kita merasakan kita ni hebat, kita pandai. Sebab apa? Yang nak bagi pandai writing, reading, speaking, listening tu, writing dengan tangan, siapa yang bagi tangan? Allah. Reading, siapa yang bagi mata? Allah. Speaking, siapa yang bagi lidah untuk betul-betul bagi suara? Allah. Listening, nak bagi faham bila mendengar, siapa? Allah. So, semua anggota badan untuk gunakan bahasa tu, kalau kita tak connect balik dengan the creator of the language and the creator of all those body parts, tiada gunanya. So, tagline kami dengan Berani Speaking ni adalah guna bahasa mat saleh untuk beramal soleh. Okay. Wow. Terkesima lagi ke? Masih lagi saya rasa depan ni saya kena sertai bengkel Berani Speaking sebab banyak input baru sebenarnya yang saya belajar, terutamanya daripada persepsi seorang Muslim yang belajar bahasa Inggeris. Kita belajar bahasa Inggeris bukan sebab ini adalah bahasa neraka ke apa, tapi kerana untuk mendekatkan diri kita dengan pencipta. Okay, saya suka tadi Tuan Rizal ada sebutkan satu poin, iaitu untuk memahirkan diri kita. Bila kita belajar sesuatu, kita ajarkan pada orang lain. Pada muka surat 67 buku Berani Speaking ni, Hanis ada kongsikan dengan saya tempoh hari, iaitu rupanya ada sebutan bagaimana Mak Saleh sebut dengan bagaimana orang biasa sebut. Ejaan dia.
Okey, sebab untuk pengetahuan tuan dan puan, Hanis pernah belajar beberapa tahun di luar negara, jadi bahasa Inggerisnya itu lebih baik berbanding saya. Jadi dia berkongsi kepada saya, cuba Sarah baca ayat ni. Saya pun baca dengan lidah Melayu lah, saya tak faham konteks. Jadi bila Hanis kongsi kepada saya, oh rupanya Mak Saleh ni bila dia bercakap begini ejaan dia, begini sebutan dia. Dan itu satu perkongsian yang menarik lah, iaitu dia belajar bahasa Inggeris dan dikongsikan pada saya. Okey, seterusnya. Adakah kita boleh berjaya jika kita tidak ada ilmu bahasa Inggeris tu? Jika kita tidak mahir betul-betul bahasa Inggeris, adakah kita masih boleh berjaya? Mungkin dalam bidang dunia pekerjaan ataupun duniawi lah. Apa pendapat Sarah dan Hanis? Sedikit susah. Tanya balik. Kita tak gagal tapi mungkin sedikit susah sebab kalau kita lihat requirement kerja sekarang ni memerlukan seseorang tu untuk mahir berbahasa Inggeris. Jadi kalau kita tak mahir, dia susah tapi tak bermaksud kita gagal. Itu daripada Betul. Kita fikir balik, sekarang ni kita mesti lihat menjangkau dari bahasa itu sendiri. Okay, bila kita belajar bahasa Inggeris, iaitu bahasa kedua, bukan bahasa ibunda kita, apa jadi? Kita akan belajar bagaimana struktur ayat berbeza. Kan? Kita akan belajar menyusun grammar. Grammar ni logik tau. Jadi bila kita lagi banyak bahasa kita belajar, cara kita berfikir, cara otak kita bergerak ni, dia akan lebih dirangsangkan. Tambah lagi bahasa ketiga, belajar lagi bahasa Arab. Tambah pula dia belajar pula bahasa Turki. Kita akan keluar daripada sesi pembelajaran bahasa sebagai orang yang berbeza. Itu yang pertama. Yes, kita akan mahir bahasa kedua, ketiga. Tetapi katakanlah dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang perniagaan, bahasa itu betul. Kita nak orang yang mahir berbahasa. Tapi beyond that, kita nak orang yang boleh berfikir dengan kreatif. Kan? Kita nak orang yang tak cepat menghukum. Bila kita belajar banyak bahasa, kita akan belajar juga tak budaya-budaya dia. Betul. Kita akan belajar cara bangsa tu berfikir. Jadi kita akan lebih tenang. Oh, bahasa orang-orang macam ni, gaya dia macam ni, orang ni pula. Jadi kita macam faham orang ni macam-macam cara. Tak adalah kita nampak just dari satu lensa, semua orang kena rigid macam kita. Bila lari sikit, kita dah kelam kabut. Dia ni lain sangat lah. Jadi kita akan jadi orang yang berfikiran ni dia lebih luas. Okey. Kemudian bila kita belajar banyak bahasa, kita akan jadi orang yang lebih mudah didekati dan mudah nak mendekati orang lain kan. Yelah dah banyak bahasa kan antara bangsa kan. Kita taklah kekok, taklah rasa macam so betul bila kita mahir berbahasa, dia membantu kita dalam bidang pekerjaan, penulisan, perniagaan, bidang nak memberi khidmat, bidang nak menyantuni orang lain, dalam skop nak membantu lebih ramai orang. Namun, it's not just because of the language, but the process that we have to go through to be good at the language. Highlight yang itu juga. Kalau saya nampak orang ini mahir berbahasa banyak, saya akan tahu cara melihat sesuatu akan lebih berbeza. Dia ni akan jadi orang yang lebih fleksibel, lebih approachable. Dia datang dengan package macam tu. Dan kajian menunjukkan bila kita belajar bahasa kedua, ketiga dan seterusnya, sepatutnya bahasa ibunda kita akan jadi lebih cantik, lebih santun, lebih baik. Bukanlah patutnya lagi kita belajar bahasa lain, bahasa Melayu kita lagi tunggang langgang. Tidak. Belajar bahasa kedua bukan maksudnya kita mengenepikan, meminggirkan bahasa pertama. Lagi banyak bahasa kita ada, dia adalah aset kepada kita. Sebab itu kami sangat berterima kasih. Sebab PTS, kami faham perjuangan PTS memandaikan bangsa. Menggunakan bahasa Melayu tinggi. Dan apabila PTS menerima dan sanggup maksudnya ambil branding berani speaking. Sebab kita nampak berani speaking ni dia ada elemen rojak-rojak dekat situ kan. Betul. Tapi sebab faham apa mesej yang kami nak bawa. Dan boleh berkolaborasi. Dan buku ni pun buku belajar bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Ya, betul. So ini yang kita nak nampak. Sometimes ada masanya dia lebih mudah belajar bahasa asing dengan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Tetapi along the way, sepanjang proses tu, kita mula banyakkan bahasa target yang kita nak pelajari tu.
Okay, jadi mungkin coach boleh kongsikan apa bezanya buku berani speaking ini berbanding buku-buku tentang bertutur bahasa Inggeris yang lain. Apa keistimewaan dan kelebihan yang ada pada buku berani speaking? Kami sebelum menulis, sebelum mengumpulkan bahan ni, kami ada buat sedikit kajian lah, nak tengok apa yang buku teknik yang ada di pasaran. Okay, number one, mungkin bukan kelebihan, maksudnya kami lebih baik. Mungkin buku, saya rasa semua buku yang ada tentang apa-apa nak ajar kemahiran semuanya bagus-bagus belaka. Cuma dari segi beza yang ada pada buku kami adalah di dalam bahasa Melayu dan dia ada penceritaan tentang membina mindset dan dia ada satu lagi tentang values dari segi nak melihat bahasa itu dari perspektif dari Al-Quran, daripada perspektif jati diri bangsa Melayu itu supaya dia tak lupa yang dia belajar ni kenapa, misi utamanya kenapa. Dan yang yang kami tambah lagi adalah kemahiran-kemahiran untuk dari segi aktiviti permainan. Sebab nak bercerita tentang, kalau buku yang cerita pasal skrip sahaja, kadang-kadang dia tak ada versi audionya. Kami bekalkan audionya sekali. Teknik menyebutnya, perkataannya kan dalam Telegram boleh rujuk. Dan juga kami bekalkan dengan satu bahagian yang chapter tu khasnya tentang permainan-permainan bahasa Inggeris. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mahir bahasa Inggeris yang tidak nampak seperti dia tu belajar sangat. Tapi dia sedang beraktiviti, bermain dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, tapi boleh menangkap. Sebab kami membekalkan konsep adalah menangkap bahasa itu. Menangkap tu macam mana? Buat dalam keadaan yang bukan belajar. Sebab bila belajar bahasa Inggeris mungkin dah ada mindset. Sebab ramai orang kami tanya bila belajar bahasa Inggeris tu, di sekolah dia rasa stres. Di sekolah dulu English itu satu subjek yang tidak menghiburkan, tidak menggembirakan. Yang bila ada subjek bahasa Inggeris, especially kalau luar bandar, ramai yang ponting lah, ramai yang menyorok dalam tandas, ramai yang buat perkara-perkara yang dia takut dengan bahasa Inggeris. Especially kalau guru-guru tu garang. Jadi kita bawa ini, persembahkan bahasa Inggeris dalam gaya santai dan yang menghiburkan. Jadi dia kena lakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan yang kami cadangkan itu. Dan di hujung buku tu kami ceritakan tentang case studies. Orang-orang yang memang dah pernah belajar dengan kami, macam mana mereka lakukannya. Iaitu terus buat sahaja apa yang mereka nak buat itu tanpa perlu nak risau apa persepsi orang. Jadi buku Berani Speaking ni adalah saya rasa one of a kind buku dalam teknik nak mengajar bahasa Inggeris. Kalau yang dah beli buku, yang dah tengok, yang dah link, follow semua instruction tu, pasti akan rasa perbezaan buku ini. Dan saya sangat mengharap, kami sangat mengharap dengan PTS sebagai penerbit yang terbaru dan adanya pasangan, sebab buku bunyi ni dia adalah sebenarnya sambungan daripada topik pronunciation dalam Berani Speaking. Dia pecahannya nanti. So kalau buku ini masuk ke sekolah-sekolah menengah di Malaysia, seluruh sekolah menengah, semua pelajar sekolah menengah dah dapat buku daripada awal, saya rasa dalam masa 10-15 tahun ni Malaysia akan jadi sebuah negara yang maju. So itu dari segi penggunaan bahasa Inggeris tu, dia tidak akan jadi lagi isu takut salah sebut, ini British ke, ini American ke. Tak apa, kita boleh bangga dengan kita punya Manglish. We have our own English. Be proud of it. So especially kalau nak lebih detail lagi, kita ada Kelantan English, kita ada yang saya sebutkan tadi kan lebih detail lagi, Sabah English, Sarawak English. So we should be proud of our English. So just remember the whole point of speaking adalah to communicate. Communication is a process. Kalau sebut bunyi apa pun dan dia boleh sampai message tu, itulah hasilnya. Kalau English cantik, grammar betul, vocab power, bunyi British, tapi ayat-ayatnya itu menyakitkan hati orang. Mengecam orang, tidak mendatangkan pahala dan dosa. What's the point? Cik, nak marah sikit lah. Contohnya kan? What's the point? So, yeah, it's all about communication. Dan yang baiknya, yang satu benda yang kami baru discover adalah, lagi kita mahir bahasa Inggeris, bila kita baca Al-Quran, kita boleh tengok translation yang berbeza. Selama ni kalau kita pandai BM, kita tengok translation BM saja, bukan? Kali ni if you look into English translations of the Quran, you will appreciate the Quran more. Sebab bila tengok cara mereka terjemahkan, contohnya kan kalau kita rasa kita nak berdoa ke Allah, ya Allah, oh ya Allah ya Tuhanku, Engkau lah yang maha agung, maha perkasa, maha besar kan? Okay, dapat. Kalau tengok English, you are the Almighty. Tengok lagi sinonimnya apa?
almighty, greatest, majestic. Tengok dia punya dia punya antonym, kata lawannya. So kita letakkan diri kita sebagai antonym. I am the smallest, I am nothing. So lagi banyak kita ada vocab in BM ataupun in English, lagi lama kita boleh munajat dengan Tuhan kita. You see the point? Macam mana kita boleh guna bahasa itu untuk berkomunikasi dengan our creator. Subhanallah. Itu yang kami sangat teruja membawa Berani Speaking ni, insya-Allah. Okay. Dan juga kita sebenarnya berbaki beberapa minit sebelum berakhirnya sesi pada tengah hari ni, tapi saya nak bertanya kepada coach dan juga puan daripada segi sudut keibubapaan tu. Baru-baru ini viral satu tweet ya di Twitter yang mengatakan bahawa sudah-sudahlah ajar anak menggunakan bahasa rojak. Papa mana? Papa pergi work. Yang bahasa Inggeris itu work saja, tapi ayat yang dihadapan itu dalam bahasa Melayu. Jadi sebenarnya bahasa rojak ini sesuatu yang baik ataupun tidak dalam mempelajari bahasa, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Rojak memang sedap. Saya suka rojak. So kat typing ni je rojak, lawan dia cendol. Okay? Ya, betul. Sebab tu, azan lah. Tak apa. Boleh dengar ke kalau saya bercakap? Boleh. Boleh azan atas belakang, tapi insyaAllah kita bercakap benda yang baik kan. Kita ada yang dipanggil code mixing dengan code switching. Jadi biasanya lebih baik kalau kita nak bercakap dalam satu ayat, habiskan ayat tu dalam bahasa yang kita pilih. Kalau nak sebut bahasa Inggeris, ayat tu sempurnalah bahasa Inggeris. Sempurna maksudnya ayat penuh bahasa Inggeris. Oh, Papa is going to work. Nanti petang nanti, Papa akan pulang ke rumah. Tak payahlah Papa pulang house, Mama pergi work, nanti semua orang minum milk. Alah, macam jati diri tu tak ada. Okey, tak apa nak campur, tapi cantikkan satu ayat bahasa Melayu. Kemudian nak switch bahasa, nak ubah. Then bahasa Inggeris pula. Tiba-tiba bahasa ketiga, bahasa Korea pula dicakap. Bahasa keempat, tiba-tiba dia masuk bahasa Turki, terpulang. Jadi ini pendapat personal saya. Jadi mungkin akan ada kepelbagaian ya dari segi pendekatan. Sebab ialah banyak khilaf, mazhab kan macam-macam. Betul. Cuma dia lebih sedap didengar bila di dalam bahasa yang baik, bahasa yang santun. Okay. InsyaAllah. Tuan, ada apa-apa pandangan untuk isu ini? Kembali balik kepada purpose of communication tu. Cuma sebagai ibu ayah, kalau untuk anak-anak itu, kenalkan anak-anak ini BM, ini English. Supaya anak-anak itu akan menghargai bahasa ibundanya dahulu. Ya, bahasa kita sebagai orang Melayu ni, kita kena bangga sebab bahasa Melayu pun tak kurang hebatnya kan. Ada banyak-banyak keindahan pada bahasa kita. Jadi dalam proses takut ibu ayah akan merasakan bila English tu anak lebih mahir, nanti dia akan senang nak berjaya dalam hidup, masuk asrama penuh lah, masuk universiti lah kalau English tu. Tapi kita juga jangan lupa ya, sebab sebagai seorang Melayu dan kita guna bahasa Melayu tu untuk berkomunikasi dalam kita sebagai rakyat yang tinggal di Malaysia ini, bahasa itu akan membantu seseorang itu untuk relate balik dengan asal keturunannya itu. Dan bila kita lebih bangga dengan bahasa kita, maka nanti dia akan lebih membawa banyak kekuatan kepada kita dalam menggunakan apa juga bahasa. Dan jangan hanya berhenti kepada bahasa Inggeris. Ya, bawa banyak-banyak bahasa pun tak apa. Maknanya pelajarilah bahasa yang kita suka, jangan terhenti pada bahasa Inggeris saja. Kita ada banyak bahasa atas muka bumi ni. Jadi pilih yang kita suka. Okay, jadi Kak Anis ada apa-apa soalan yang lain? Nak tanya Berani Speaking ni kan, kita sama sekarang ni orang boleh belajar Inggeris melalui YouTube, Instagram, TikTok, banyak kan. Jadi kenapa orang kena beli buku Berani Speaking ni? Boleh jawab ke Kosha ke? Beli, mari. So ini yang pertama terbitan PTS kan, bestseller pula tu insyaAllah. Dia adalah kumpulan, dia adalah himpunan pengalaman pengembaraan pemerhatian kami membawa bahasa Inggeris di Malaysia.
kita boleh memilih banyak sumber. Mungkin kita akan pergi ke Google kan, tengok YouTube. Dan kadang-kadang kita jumpa sumber bahasa Inggeris yang baik, tetapi mungkin dia tak selari dengan nilai yang kita pegang, dengan budaya yang menjadi pegangan kita. Jadi berani speaking, Rashidah Zakaria, Rizwan Abdul Ghani dilahirkan, dibesarkan di Malaysia, dan kita faham cara kita berfikir macam mana nilai kita, budaya kita, apatah lagi sebagai seorang Muslim yang memulakan bab pertama berani speaking, siapa pencipta bahasa? Kita tak terus masuk a and the conjunction preposition. Kita dia bertahap dekat situ. Jadi ini antara kelainan yang kami nak bawa. Right? Dan yang kedua, dengan buku ini kami tawarkan juga ya sebagai curator buku tim daripada Berani Speaking, kami tawarkan juga kelas. Kelas sama ada boleh pilih nak kelas yang ramai-ramai, mungkin dia segan lagi nak cakap kan, nanti kalau speaking takut salah lagi, tapi dia rasa lebih selamat kalau ramai-ramai. So kami jalankan kelas hari Sabtu, tak lama lagi hari Jumaat malam, menggunakan buku teks kita adalah buku Berani Speaking. Jadi bukan saja kami berikan buku, tapi disandingkan juga dengan kelas. Atau kalau mahu kelas yang lebih eksklusif, kelas yang lebih tertutup supaya dia ada peluang bercakap lebih. Dan ada pasukan tim-tim PTS pun yang pernah dah dah sertai kelas kami, kelas Berani Speaking online, 4 orang satu kelas. Itu lebih lagi dia nak mengasah kemahiran berbahasa. Jadi kami bukanlah penulis yang hanya keluarkan buku, copy paste, ambil sumber-sumber itu dan bukukan. Tetapi berdasarkan pengalaman kami dan kesilapan yang pernah kami lalui. Sebelum ni kami nampak bahasa dari kacamata lain, rupa-rupanya bahasa ini lebih luas daripada itu. Semua ada dekat sini. Ya, jadi ini adalah sebenarnya himpunan pengalaman buah tangan kami, orang Malaysia, kepada sahabat-sahabat rakyat Malaysia yang lain yang nak juga mahir berbahasa Inggeris. Dan buku ini dalam saiz yang, dalam saiz yang Betul. senang kalau kita nak tulis nota dengan berwarna. Diselitkan juga dengan tip-tip teknikal. Tak adalah dia ni heavy dengan konsep, sangat-sangat deep lah, spiritual, nanti orang rasa lemas juga kan. Jadi diselitkan dengan tip, apa beza did you know and do you know, apa beza kalau orang cakap very dengan tu, benda-benda pun orang suka kan. Kemudian ada juga jadual grammar yang kita nak. So satu permulaan yang baik. Kalau sebelum ni ada pengalaman yang kurang menyenangkan dengan bahasa Inggeris, nak buka bab baru, nak tahun baru, tak kisahlah tahun baru apa kan. Jadi ini adalah buku yang insya-Allah boleh menjadi peneman untuk pengembaraan anda berbahasa Inggeris. Jadi dengan menyertai bengkel dan juga dengan memiliki buku Berani Speaking ni sebenarnya boleh menambah keyakinan individu itu insya-Allah untuk bercakap dan bertutur dalam bahasa Inggeris. Belajar itu satu perjalanan. Bertutur bahasa Inggeris ini satu kemahiran. Betul tak Kak? Okey, jadi di awal lah tadi kami difahamkan oleh coach bahawa akan ada kontes. Jadi Quiz. mungkin quiz. Jadi mungkin coach kami berikan ruang dan peluang ini untuk jalankan quiz tersebut. Okey, jadi kalau siapa yang sedia, caranya adalah dengan menjawab di sini dengan menjawab di ruang komen di sini kan. Ini maksudnya akan dimasukkan dalam feed kan nanti? Ya Saya nak betul. cari nama, takut nanti terlepas. Okey. Just in case, Coach Shah, kalau saya terlepas, masukkan nombor WhatsApp saya, Coach Shah, just in case untuk pemenang untuk menghubungi nanti, just in case ya. Okey, soalan quiz yang pertama kena jawab di sini bukan jawab kemudian, bukan jawab Bersedia WhatsApp, jawab di rakan-rakan sini. semua bersedia nak dapat hadiah ni. Wah, Moderator boleh main sekali kan? Moderator boleh main? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Yes. Okay. So, soalan yang pertama. Kita nak bagi 3 buku. 3 hadiah. 3 pemenang. Yang menang pertama tak boleh kali kedua. Soalan pertama. Dalam buku bunyi, ayat Quran mana yang menyebut tentang, yang kami rujuk, ayat Quran mana yang mengatakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah itu penciptaan bahasa yang berbeza. Di manakah? Tuliskan kod je. Nombor surah dengan nombor ayat. Berapa? Kami Silakan. pun kena Yang pilih pertama, ni. Coach Shah. Ada dalam Belit di mana? Ya, surah apa, ayat keberapa? Okey, surah apa, ayat ke berapa? Mari rakan-rakan kita Silakan. sama mencari jawapan. Siapa dapat jawab dulu? Ya.
Dan harapannya yang menonton ni dia dah ada buku lah kan. Kalau yang tak ada buku, tak sempat lah pula nak pergi beli buku kan. Tapi saya bagi clue. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika laayatin lil alimin. Dia sebelum ayat yang biasa orang share tentang tanda-tanda untuk kahwin tu. Dalam kad jemputan kahwin dia akan letak tanda kebesaran Allah cipta berpasang-pasangan kan. Tapi ayat ni sebelum tu. Surah apa? Siapa? Ar-Rum ke? Bila? Surah ya. Surah Ar-Rum Surah? ke? Ar-Rum. Ya, betul. Surah Ar-Rum. Ayat. Keberapa? Ayat ke berapa? Alamak, tak ingat lah. 30 lebih ke? Ya. Cepat. Tengok ayat keberapa? Wa min ayatihi. Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi satu kalau perkara menarik tentang ayat tu adalah bila Allah nak sebut daripada tanda kebesarannya, Allah ciptakan langit dan bumi kan? Dalam ayat tu. Kemudian Allah sebut penciptaan bahasa. Maksudnya Allah suruh tengok kebesaran penciptaan langit dan bumi yang sangat besar. And right after that, Allah sebut penciptaan bahasa. Benda yang langit dan bumi yang besar itu, terus Allah suruh lihat bahasa. Ayat 21, Jamzira. Siapakah Jamzira itu? Hampir. Sikit lagi Jamzira. Hampir. Mari kita mencari jawapannya. Saya mahu mencari. Sikit Okay, lagi satu Jamzira, lagi. come on. Sikit lagi Jamzira. Okey, jawapannya ada di muka surat berapa Kak Syah? Ada di muka 11. surat 11. 11. Yes. Ayat surat 11 buku. 22. Ayat 22. Yes. Okey, tak apalah Jamzira. Kita bagi hadiah kepada Jamzira. Tahniah Jamzira. Sila hubungi Coach Reed untuk saya uruskan penghantaran Dia turun jadi buku. 20 pula. Move forward. Ayat 22. Ya. Tahniah Jamzira. Jamzira. Hubungi Coach Reed ya. Nombor WhatsApp ada tu. Okey. Soalan yang kedua. Kuis yang kedua. Ui, Okay? lebih dari satu buku lah ni kan kita kasih. Kita nak menghargai kita punya orang-orang yang menonton ni. So, dalam buku Kasih habis. buku Berani Speaking. Kesian Quran Okay. Arabic kelas menangis dia tak ada buku. Boleh dapatkan dengan PDF insya-Allah. Kalau menang boleh dapat secara percuma. Okay. So, apa tadi yang Coach Syah, soalan kedua. Coach Syah pula bagi. Oh, soalan kedua. Tadi kami sebutkan 4 kemahiran bahasa yang penting. Dan kami berikan akronim. 4 kemahiran bahasa ni diberikan dalam satu akronim, satu perkataan. Apakah perkataan itu? Gila. Dia dalam bahasa Inggeris lah akronim tu. Akronim. Cari untuk 4 kemahiran bahasa. Dia Ini apa? dia macam ni tu clue dia. Betul ke tak? Dia macam ni, dia macam ni sikit. Kita bagi clue-nya. John Cena. Hulk Hogan. Hulk Hogan, ya Allah, zaman bila Hulk Hogan tu? Zaman bapak saya. The Rock. Silakan. Ya, apakah kemahiran? Dia Dan kami suka. terjemahkan 4 kemahiran dalam bahasa Inggeris. Apa 4 kemahiran tu nanti dapatlah dia punya akronim. Sila. Siapa? Cepat. Buku akan Boleh tak? dipostkan. Aksi dia macam ni. Ya, dia macam tu. Kira. Itu bagus tu akronim baru. Kukira. Apa kukira? Kalau siapa biasa tengok kan dulu-dulu kan yang orang lawan-lawan kena pukul-pukul orang lepas tu dia dapat tali pinggang jadi champion tu apa nama? Nama sukan tu. Nama sukan tu. Okey, soalannya nak mahir bahasa Inggeris, senang je. Nak mahir bahasa Inggeris kena gunakan bahasa Inggeris, betul? Macam mana nak gunakan bahasa Inggeris, kena buat 4 perkara ini. Kemahiran bahasa ada 4. Kan? So, saya bagi clue lagi. 4 tu apa? Membaca, menulis, mengira,
Mengira ada ke? Speaking. Tak ada. Bertutur, menulis, membaca, bertutur dan mendengar. Okay, dalam bahasa Inggeris, kami namakan dengan apa? Apa istilah bahasa Inggerisnya itu? 4 kemahiran itu dikumpulkan. Silakan. Sempat lagi. Ya, dia ada kaitan dengan apa? Dengan yang Sarah buat tadi tu. Sarah buat tadi macam boxing lah, nampak gayanya. Allah. Abang kepada boxing. Abang dia pun. Senang je rakan-rakan. Masya Allah. Kalau yang ada Ya, buku. Okay, silakan. saya akan lalukan page ni sekali imbas tau. So tengok betul-betul Nampak. Nampak terbalik kot. Dia Yeah. mula dengan huruf sebelum huruf X. Sebelum huruf apa Betul. X, W. Okey, kita sebutkan 4 kemahiran tu. Writing, reading, Writing, speaking, listening. Okey, jadikan akronim. Silakan. Oh, Ambil okey. pangkalnya. Saya dah nampak dah Yeah. kenapa dijadikan akronim tu. Saya dah nampak dah ni. Dia nampak dah. Come on rakan-rakan. Senang je ni. Come on. Come on. Okay, mau. Yeah. Okay, dia... Bolehkah kita mempermainkan bahasa Inggeris ikut suka-suka bunyi-bunyinya? Boleh, tak ada masalah. Guys. Ada tak rakan-rakan? Apakah? Writing, reading, speaking, talking. Kami tambah sikit. Sebab apa ada speaking lepas tu talking? Bukankah sama benda tu kan? Jadi sebab apa? Sebab berani speaking kan kita nak lebihkan kemahiran bertutur. Jadi speaking dan talking tu cantik lah. Wrestling. Pemenangnya adalah Izzah Kamal. Okay, bagus. Kita dah ada. Yes. Terima kasih. Okay. Good. Okay, kita dah ada dah. Wrestling. Dan wrestling tu apa tau? Kenapa dia jadi menarik? Sebab wrestling tu maksudnya, selain daripada maksud bergusti tu, kalau tengok terjemahan dalam kamus, dia bermaksud a struggle tau. Satu pertarungan. So, orang yang nak berjaya dalam sesuatu pertarungan, dia kena struggle. Betul tak? So, kalau orang wrestling masuk gelanggang, nak menang, dia kena bertumbuk physical punya fight. Betul? Tapi orang yang nak menang dengan bahasa Inggeris, dia bukan ada kena tumbuk, kena belasah. Dia kena apa? Dia kena kemahiran bertarung emosi, psikologi. Dia tidak akan cedera fizikal, dia cedera emosi. Cakap sikit salah, orang kata less speaking konon. Kau sebut salah, flower, dah cedera emosi. Luka, salah sebut, malu, silap guna perkataan. Excuse me, can I pass away please? Aku nak mati ke pass away kan? Salah sebut. Jadi, bila cedera emosi tu, kena bertarung lah. Kena bertarung dengan emosinya. Betul tak? So, kami suka wrestle tu. So, to be good at English, use English. How to use English? Wrestle with English. What is wrestle? You must write, you must read, you must speak, you must talk, you must listen in English every day. Okay. 4 perbuatan. Okay, good. Yes, 4. Dan ada satu lagi tambahan dalam buku ni cerita. Nanti baca cari apa yang kelima. Okay, soalan terakhir saya simple. Kalau nak ingat tata bahasa, kosakata bahasa Inggeris, vocabulary nak tambah, apakah yang teknik yang saya berikan itu? Yang ada 4 benda yang kena buat tu. Apakah bendanya itu? Nak ingat kosakata. Ada dalam muka surat berapa, Kosha? Muka surat 142 ke atas. Yeah. Jangan sebut perkataan tu, jangan sebut ejanya saja. Okay. Teknik Tadi ingat Coach Riz memang sangat jelas sepanjang kelas tadi tu. Teknik yang digunakan. Ya, sebab dia akan memberi kesan kepada kita. Ada orang yang dia suka cepat ingat bila dia nampak visual. Ada orang dia mudah ingat bila dia audio dengar banyak kan. Ada orang dia kena kinestetik, dia kena buat. Tapi ketiga-tiga itu akan lebih mantap bila dia buat yang keempat. Dia kena apa? Give. Dia have to give. Keluarkan. Ya, jangan hanya untuk kita sahaja. Sebab kita tak nak pandai seorang-seorang. Jadi nak speaking pun bukan boleh speaking seorang-seorang, betul. Dia kena ajak ramai-ramai orang. Berjemaah. You want to go fast, you go solo. You want to go far, you go with a group of people, insyaAllah. So, ajaklah kawan-kawan.
Okay. Siapa nak jawab soalannya? Apakah? Tahu? Siapa yang nak menang buku Silakan. bunyi boleh jawab. Buku bunyi. Yes. Silakan. Pulut tetal Nyonya Zubaidah. Ya Allah, apa itu? Apakah jenis makanan itu pulut tetal tu? Sila, welcome. Weh, welcome. pulut tetal pun boleh belajar berani speaking guys. So takkanlah kita tak boleh kan? Betul. Ya, tadi Pulut ada pun apa? nak speaking. Quranic Arabic Quranic class. Arabic Ya Allah. class. Good. Jamzira Marisaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kalau Dek, sebutan kalau- bahasa Inggerisnya, Ah. Pulut tetal Nyonya Zubaidah. Ya. Silakan. Siapa nak jawab? Kita ulang balik soalan. Yes. Apakah Yang nak- teknik untuk ingat perkataan? Apakah akronim untuk ingat, untuk tambah banyak lagi, untuk ingatlah, khususnya untuk ingat. Apa yang kita belajar perkataan baru, vocab baru, kita biasa sebutkan vocab. Dah dengar vocab, kenapa lupa? Asyik lupa je. Bukan macam dah ingat dah hari tu ke, tapi lupa. Macam mana nak kekalkan Apa yang kita boleh perkataan buat? yang kita belajar tu? Apa yang kita buat untuk kekalkan? Contoh, saya ajar perkataan baru. Machete. Cuba sebut machete. Machete. M-A-C-H-E-T-E. M-A-C-H-E-T-E. Machete. Pertama sekali, macam mana nak ingat? Nak ingat, cara pertama, ada orang dia boleh lukis. Machete tu maksudnya parang, golok kan, parang, machete. So ada orang nak ingat, dia boleh sebut, dia dengar, dia ulang. Machete, dia ulang. L-A, laungkan. Dia L, laungkan. L. Machete. Buat style American, machete. T bunyi macam D sikit. Machete. Dia suka lukis. Dia pun lukis gambar machete. Ada orang, dia suka buat apa? Dia suka buat pergerakan. Dia pergi dapur, dia ambil machete, dia pegang. This is machete, dia akan ingat. Ada orang, dia terus ajar orang lain. So, teringkaskan dengan apa bendanya itu. Visual, gambarkan dengan image, lukis. Kemudian laungkan dengan suara. Kemudian, aksikan dengan perbuatan. Ya, kemudian yang terakhir apa dia? Ajarkan. So, saya dah bagi jawapan tu. Apakah simpulannya itu? Dan kesemuanya itu akan lebih kekal dalam ingatan bila kita buat dengan gaya yang over. Gaya yang gila-gila. Dah tersebut jawapannya. Maksudnya, jangan buat Soalan bocor. Jangan buat gaya biasa-biasa. Kena buat gaya yang macam mana? Gaya yang gila-gila. So kalang-kalang nak alang-alang nak laungkan machete tu, laungkan dengan gaya yang berbeza. Machete, cari ayat, contoh ayat. Ya, biasanya perkataan nak ingat, buat dalam ayat yang sempurna. Gunakan ayat tu. So kalau nak buat lukisan tu, buatlah lukisan. Jangan buat gambar machete tu saja parang. Buatlah gambar semut tengah pegang machete, gambar gajah di sebelah. Semut ni nak serang gajah. Jadi gila-gila tu yang akan bantu kita lebih ingat. Kita tak suka ingat benda yang biasa-biasa. Kita ingat benda yang gila-gila. Gila-gila. Itulah jawapan. Oops. Rakan-rakan cepat. Dah sebut dah ni jawapan dia. Cepat type aja dapat buku bunyi. Dapat buku bunyi yang seorang lagi. Khas oleh coach kita kepada anda. Jawapan kita dah kongsikan tadi. Kita nak belajar bahasa Inggeris, jangan biasa-biasa. Kena ekstra sikit, kena gila-gila sikit tu. Dah sebut lagi. Ya. Hadiah akan di-autograph dan dia akan diseburkan minyak wangi. Istimewa. Okay, ada tak rakan-rakan yang tahu jawapannya? Akronim kepada 4 perbuatan itu. Apa dia? Saya ulang baliklah. Saya bagi lagi clue. Gambarkan dengan image, laungkan dengan suara, aksikan dengan perbuatan, ajarkan pada orang lain. Apa dia? Ringkaskan, ambil huruf-huruf, pangkal huruf-huruf tu. Akronim dia. Ada tak rakan-rakan kita? Kalau tak ada, kita kasih moderator lah jawab. Allah. Quranic Arabic class. Sikit lagi. Masya Allah. Boleh lah, kita terimalah. Terima kah?
Boleh terima. Terimalah, Okey. kita terima Quranic Arabic class tu. Dia menggandakan lagi lah teknik tu. Yes. Masya Allah. Jawapan dia ni Bagus. GILAA. Yes, okay. Ya, itulah Okay, thank you very much. buat aksi ajarkan pada orang lain dan akronimnya adalah GILAA. Jadi saya kira berakhirlah sudah perkongsian kita pada tengah hari ini dan juga disudahi dengan kuis yang dianjurkan oleh coach kita pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Rizwan dan juga Puan Rashidah kerana Sama-sama. sudi masa bersama Terima kasih kami. PTS. Sama-sama. Jadi saya kira insya-Allah kita berjumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Pemenang tadi boleh DM coach. Boleh DM ataupun DM. jika kalau ada sebarang masalah boleh DM juga buku PTS. Kami akan bantu anda untuk hubungi Coach Berani Speaking. Okay, jangan lupa dapatkan Siapa nama tadi? Sebelum lupa, saya silap namanya siapa? Tadi nama saya Sarah, ini Hanis. pemenang, nama pemenang tadi. Yang nama pemenang ada 3 orang. Jamzira, Jamzira. Izzah Kamal, Quranic Arabic class. Okay. Alhamdulillah. Okey. Jangan lupa dapatkan buku ini di Shopee, di kedai buku berhampiran. Okey. Kalender. Kalau anda beli, anda akan dapat kalender buku PTS. Okey, istimewa untuk anda. Jadi Wow, nice. Ya. Nanti kami akan hantarkan pada naklah. coach, insya-Allah. Alhamdulillah. Thank you very much. Okey, InsyaAllah. sama. Jadi saya kira itu sahaja Wonderful. untuk tengah hari ini. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang sertai dan juga terima kasih kepada Coach Berani Speaking. Semoga kalian mendapat ilmu dan juga kebaikan daripada siaran kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Berjumpa lagi InsyaAllah. nanti jika berpeluang, insya-Allah. Kita nantikan buku baru. Buku baru bunyi daripada Coach Berani Speaking. InsyaAllah. Terima kasih PTS. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Coach Ritz. Sama. Terima kasih Okay, Coach bye-bye. Sarah, Hanis. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.